Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar? Okey, bertemu lagi bersama cikgu dalam sesi PDPR KSSM Sains Tingkatan 4. Jom kita nak tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 4, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Bidang pembelajaran 11.0 daya dan gerakan, yang mana pada minggu lepas cikgu dah beritahu dalam daya dan gerakan ni kita ada 4 standard kandungan, dan untuk hari ini kita akan tengok standard kandungan 11.2, iaitu graf gerakan linear. Okey, yang mana dalam graf gerakan linear ni kita hanya ada satu standard pembelajaran sahaja yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, apa dia standard pembelajaran 11.2.1, iaitu mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak sesaran, hal laju purata dan pecutan. Okey, daripada satu graf kita nak mencari beberapa maklumat. Okey, kenapa kita nak kena belajar? Okey, sebab kadang-kala kita agak sukar untuk menerangkan gerakan sesuatu objek dengan menggunakan perkataan. Okey, jadi kita boleh menggunakan graf untuk kita terangkan gerakan suatu objek dengan lebih lanjut dan lebih mudah untuk difahami. Okey, jadi graf gerakan linear ni apa dia? Graf gerakan linear ni adalah graf yang kita gunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Okey, daripada graf tu kita boleh dapat beberapa maklumat. Okey, kita ada dua jenis graf gerakan linear yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama graf sesaran melawan masa, dan yang kedua graf hal laju melawan masa. Ada perbezaan antara kedua-dua graf ni. Nanti kita akan tengok apa perbezaan dia. Okey, jadi yang pertama kita nak tengok graf sesaran melawan masa. Apa yang dikatakan dengan graf sesaran melawan masa? Okey, graf sesaran melawan masa adalah graf yang digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Dia nak menunjukkan sesaran. Apa dia sesaran? Kita dah belajar. Sesaran adalah jarak terpendek yang dilalui oleh suatu objek, kan? Jarak terpendek. Okey, jadi sesaran dalam graf sesaran melawan masa, kita nak tunjukkan perubahan sesaran yang dilakukan oleh suatu objek yang bergerak. Okey, apabila masa berubah. Okey, macam mana bentuk graf sesaran masa? Okey, ini adalah bentuk graf sesaran masa. Okey, sesaran akan duduk pada paksi Y, manakala masa akan duduk pada paksi X. Okey, ini kita panggil graf sesaran melawan masa. Apa yang kita boleh dapat daripada graf sesaran melawan masa? Okey, yang pertama kita akan dapat maklumat tentang sesaran. Okey, contoh dekat sini, sesaran yang pada saat yang kedua. Okay, kita tahu pada saat yang kedua sesaran dia adalah 50 meter. Okey, jadi kita boleh tahu sesaran pada melalui graf ni. Okey, yang kedua kita juga boleh tahu hal laju yang dilalui, yang berlaku pada dalam gerakan tu. Okey, berapa hal laju dia? Macam mana kita nak cari hal laju dia? Okey, jadi hal laju kita boleh cari dengan menggunakan rumus kecerunan graf. Okey, jadi kecerunan graf sesaran melawan masa ni adalah sama dengan hal laju. Okey, macam mana nak cari kecerunan? Awak belajar dalam matematik, kan? Kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, yang ini awak sudah belajar di dalam matematik. Jadi kita nak gunakan pengetahuan matematik ni dalam subjek sains. Okey, graf di atas, graf ni, graf yang kita nampak sekarang ni adalah graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Okey, pergerakan seorang budak lelaki. Okey, jom kita tengok apa maklumat yang kita boleh dapat daripada graf kita. Okey, jadi yang pertama titik A ke titik O. Yang mana titik A ke titik O? Okey, yang ini. Okey, kita ada titik O dekat sini. Okey, titik O ni di asalan lah, di kosong-kosong titik O. Okey, kemudian di sini di titik A. Okey, warna hijau ni adalah graf OA. Okey, graf OA. Apa yang berlaku pada graf OA ni? Okey, tadi cikgu kata yang pertama kita boleh cari sesaran.
Okey, jadi sasaran kita nak cari macam mana? Okey, kita tengok dekat sini. OA. Okey, OA. Jadi sasaran yang dilalui oleh budak lelaki tadi adalah sejauh 50 meter. Okey, jadi sasaran dia adalah 50 meter ya. Okey, yang kedua kita boleh cari apa? Kita boleh cari halaju dia. Okey, kita boleh cari halaju. Macam mana kita nak cari halaju pula? Halaju. Okey, sorry ya. Halaju. Okey, macam mana kita nak cari halaju? Kita cari kecerunan graf. Kecerunan graf. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari halaju yang berlaku daripada O ke A. O ke A. Okey, jadi dekat sini tadi saya kata kita boleh guna rumus dalam matematik ya. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 dia berapa? Y2 dia dekat sini lah. Ini 50. Okey, jadi 50 tolak Y1 dia berapa? Y1 dia dekat ni kosong. Okey, kosong. Okey, X2 dia berapa? X2 dia ini titik A 2. X1 dia berapa? X1 dia ni kosong. Jadi kita akan dapat 50 tolak kosong 50, 2 tolak kosong 2, 50 bahagi 2 kita akan dapat 25 meter per saat. Okey, jadi kita dapat dekat sini kita dapat dua maklumat. Okey, kita dah dapat dua maklumat. Okey, kecerunan OA adalah positif dan seragam. Okey, ni berapa? 25 tadi kan. Okey, kecerunan dia kita tahu kecerunan dia positif dan seragam. Jadi kita kata kat sini, maklumat yang kita dapat kat sini adalah halaju yang kita halaju daripada titik O ke titik A adalah seragam, iaitu 25 meter per saat. Okey, jadi budak itu bergerak sejauh 50 meter dari titik permulaan dengan halaju yang seragam. Okey, jadi kita tahu sasaran kita dan juga kita tahu kita punya halaju kita. Okey, jadi kita tengok graf yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu daripada A ke B. Okey, jadi A ke B. Okey, jadi daripada A ke B kita cari dia punya sasaran dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat A dia berada pada sasaran 50. Dekat B pun dia berada pada sasaran 50. Jadi sasaran daripada A ke B ni berapa? 50 tolak 50 kosong. Jadi sasaran dia adalah 0 meter. Maksudnya budak lelaki ini tidak bergerak sebab sasarannya tidak berubah. Okey, sasaran dia tidak berubah, maksudnya budak lelaki ini tidak bergerak. Macam mana pula dengan halaju dia? Ada tak halaju dia? Okey, ada tak halaju? Kalau dah sasaran tak bergerak, kalau dah budak lelaki tak bergerak, ada halaju tak? Okey, tak ada halaju. Sebab apa? Yang ini adalah halaju dia adalah sifar. Okey, sebab apa? Sebab budak tu tidak bergerak. Okey. Tak percaya macam mana dapat sifar? Okey, kita nak cuba buktikan betul ke halaju dia sifar. Kita guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 berapa? Y dekat B ni berapa? 50. Y dekat A berapa? 50 juga. Per dengan X dekat B berapa? 8. X dekat A berapa? 2. Jadi 50 tolak 50 kosong. 8 tolak 2 6. Tekan kalkulator akan dapat kosong. Okey, jadi kita tahu halaju dia adalah sifar. Ingat, kalau dia landai dia macam ni, dia tidak ada kecerunan, kecerunan dia akan jadi sifar. Okey, kecerunan AB adalah sifar. Okey, jadi halajunya adalah sifar. Okey, bila halajunya sifar, kita kata budak itu berada dalam keadaan rehat atau dalam keadaan pegun atau dalam keadaan statik. Benda yang sama, dia tidak bergerak. Okey, dari saat kedua hingga saat ke-8. Maksudnya daripada saat kedua hingga saat ke-8 budak tu dia tidak bergerak pergi ke mana-mana, duduk satu tempat sahaja. Okey. Okey, kemudian daripada B ke C, apa yang berlaku daripada B ke C?
Okey, daripada B ke C, okey, kita tengok ada sesaran tak? Okey, jadi sesaran daripada B ke C. Okey, jadi kita tahu sesaran air dia adalah 100. Okey, dekat B ni adalah 50. Jadi sesaran dia adalah 50 meter. Okey, macam mana pula dengan hal laju dia? Okey, jadi hal laju dia kita buat Y2 tolak Y1, Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi Y2 ni dekat mana? Y2 ni dekat C. Berapa Y dia? 100. Okey, tolak Y1 dekat B. Berapa dia punya Y dia? 50. Okey, X2 dekat C. Berapa X2 dia? 12. Okey, X1 dekat B 8. Okey, jadi 100 tolak 50, 50. 12 tolak 8 kita akan dapat 4. Okey, kita akan dapat 4. Okey, jadi 50 bahagi 4 kita akan dapat 12.5 meter per saat. Okey, jadi apa maklumat yang kita dapat? Okey, kecerunan BC adalah positif dan seragam. Okey, kita dapat positif kat sini positif dan seragam. Okey, hal lajunya adalah seragam. Budak itu bergerak semula sejauh 50 meter dengan hal laju yang seragam. Okey, nampak? Dia bergerak sejauh 50 meter dengan hal laju yang seragam, iaitu positif. Okey, dan akhir sekali daripada C ke D, apa yang berlaku daripada C ke D? Okey, daripada C ke D. Okey, jadi kalau kita tengok C ke D, sesaran dia, okey, sesaran daripada C ke D. Okey, yang D, nilai D berapa? Nilai D dia 0. Tolak dengan C. C berapa nilai dia? 100. Okey, jadi 0 tolak 100 kita dapat apa? Negatif 100 meter. Maksudnya apa? Maksudnya budak tu dia patah balik ke belakang. Okey, dia patah balik ke belakang. Okey, jadi negatif 100 meter. Okey, kecerunan CD adalah negatif dan seragam. Okey, jadi macam mana pula dengan okey, ya ke kecerunan dia negatif dan seragam? Cuba kita cari. Okey, kita cari hal laju Okey, hal laju sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 dekat D, Y2 dia berapa? Kat sini 0. Y1 dia berapa? 100. Okey, X2 dia berapa? X2 dia kat sini okey, sorry. X dia kat sini adalah 16. X1 dia C berapa? 12. Jadi kita akan dapat 0 tolak 100 kita akan dapat negatif 100 bahagi dengan 16 tolak 12 kita akan dapat 4. Okey, kita akan dapat 4. Okay, jadi bila tekankan kereta kita akan dapat negatif 25 meter per saat. Jadi kita akan dapat kat sini kecerunan dia adalah negatif. Okay, jadi kita tahu kat sini kecerunan dia adalah negatif. Okay, hal laju ni adalah negatif dan seragam, iaitu dia bergerak dalam arah yang bertentangan. Dia patah balik ke belakang. Okay, budak itu berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan hal laju yang seragam. Okay, jadi ini adalah graf sesaran melawan masa. Okay, jom kita tengok contoh soalan. Okay, graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okay, ini. Okay, soalan A, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Jadi 4 saat yang pertama yang mana? Okay, jadi daripada sini ke sini, ini adalah 4 saat yang pertama. Berapa sesaran dia? Okay, jadi kita naikkan titik-titik macam tu. Okay, kemudian kita letak ke tepi, kita dapati sesaran dia adalah 6 meter. Okay, jadi sesaran sama dengan 6 meter. Okey, macam mana pula dengan B? Berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa
3 saat hingga 5 saat. Dia masa 3 saat hingga 5 saat. Jadi 3 saat yang mana? Oh sorry. Okey, 3 saat yang mana? Okey, 3 saat yang ini. Okey, 3 saat daripada sini. Okey, kita naikkan. Hingga 5 saat. Okey, hingga sini. Okey, dia nak kita cari hal laju. Macam mana kita nak cari hal laju? Kita cari dia punya kecerunan dia. Macam mana cari kecerunan? Cikgu ulang balik semula. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang 2 tu yang dekat 5 saat lah. Yang 1 tu dekat 3 saat. Okay, jadi Y2 maksudnya Y pada 5 saat. Berapa Y2 dia? 8 Y2 dia. Okay, jadi 8 tolak dengan Y1 berapa? Okay, dekat sini Y1 dia adalah 4. Okay, kemudian X2 kat sini 5 tolak X1 3. Okay, jadi 8 tolak 4 kita akan dapat 4. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi dia punya kecerunan dia adalah 2. Dia punya hal laju dia adalah 2 meter per saat. Okay, jadi kita dapat maklumat dekat situ. Kita soalan yang kedua. Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Okey, ini dia punya graf. Okey, soalan dia yang pertama, berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Okey, jadi 4 saat dekat mana? Ini adalah 4 saat. Jadi apa yang berlaku? Kita naikkan titik-titik, kemudian kita gerakkan ke tepi ke paksi Y. Jadi kita dapati sesaran selepas 4 saat adalah 15 meter. Okey, soalan B, berapakah hal laju motosikal itu dari 6 saat sehingga 12 saat? Okey, jadi 6 saat dekat mana? Ini 6 saat, ini 12 saat ini. Okey, jadi kita tarik. Okey. Kita akan dapat 15 dekat situ, kemudian 12 dekat bawah ni kan? 12 dekat bawah ni. Okey, jadi kita nak cari hal laju. Macam mana cari hal laju? Cikgu ulang balik semula. Kita cari dia punya kecerunan. Okey, macam mana nak cari kecerunan? Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 kita berapa? Y2 kita daripada 6 hingga 12 kan? Daripada 6 hingga 12. Jadi Y2 ni dekat ni lah. Berapa Y dia? Tarik. Kita dapati Y dia adalah kosong. Y1 dia dekat 6, tarik atas, kemudian tolak ke tepi, jadi 15. Okey, X2 dia berapa? X2 dia adalah 12. X1 dia adalah 6. Okey, jadi awak tekan kosong tolak 15, awak akan dapat 15. 12 tolak 6, awak akan dapat 4. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah negatif 2.5 meter per saat. Jadi kita boleh dapat jawapan dia dekat situ. Okay, ingat ya, graf sesaran melawan masa kita boleh cari sesaran dan juga kita boleh cari hal laju. Macam nak cari sesaran? Sesaran kita rujuk pada paksi Y. Macam mana kita nak cari hal laju? Hal laju kita cari kecerunan garisan, kecerunan graf tu. Okey, jadi ini adalah graf yang pertama. Kita tengok graf yang kedua, iaitu graf hal laju melawan masa. Okey, macam mana? Apa yang ada pada graf hal laju? Graf hal laju melawan masa ni apa benda sebenarnya? Okey, graf hal laju melawan masa ni adalah graf yang membolehkan kita cari sesaran, hal laju dan juga pecutan bagi suatu objek yang bergerak. Okey. Jadi macam mana? Okey. Dia berbeza macam sesaran tadi. Sesaran yang tadi kita hanya boleh cari sesaran dan hal laju saja. Untuk hal laju melawan masa kita boleh cari sesaran, hal laju dan juga pecutan. Okey, ini adalah contoh graf hal laju melawan masa. Okey, beza dia dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, paksi Y dekat sini adalah hal laju. Tadi paksi Y adalah sesaran Jadi kita boleh cari, kita boleh tahu graf tu adalah graf jenis apa dengan merujuk pada paksi Y. Okey, jadi graf hal laju melawan masa ni kita boleh cari 3 maklumat. Okey, yang pertama adalah hal laju. Mana kita nak cari hal laju dia? Hal laju ni kita rujuk pada paksi Y.
Okey, kemudian kita boleh cari sesaran. Macam mana kita nak cari sesaran? Okey, sesaran untuk graf hal laju melawan masa kita boleh cari dengan menggunakan formula luas di bawah graf. Okey, jadi luas di bawah graf hal laju melawan masa kita akan dapat sesaran. Okey, kalau sesaran dekat sini kita cari adalah luas dekat sini. Jadi kita tengok contoh Okey, lagi satu maklumat kita boleh cari pecutan. Okey, yang mana kecerunan graf hal laju melawan masa kita akan dapat pecutan. Jadi kita cari kecerunan, kita akan dapat pecutan. Okey, nampak tak beza dengan yang tadi? Yang tadi kecerunan sesaran melawan masa, tadi kita dapat hal laju. Tetapi kalau kecerunan hal laju melawan masa, kita akan dapat pecutan graf kat atas ni adalah graf yang menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang bergerak mula bergerak dari titik O ke titik D. Dia daripada titik O dan gerak ke titik D. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama daripada O ke A. Daripada O ke A. Okey, jadi daripada O ke A, yang pertama kita nak cari hal laju. Okey, berapa laju pada A? Kita akan dapat kat hujung ni adalah 8 meter per saat. Okey, macam mana pula dengan dia punya sesaran? Okey, jadi kita kata sesaran dia adalah luas di bawah graf. Okey, jadi ini bentuk apa? Bentuk segitiga. Jadi dia punya sesaran dia adalah 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa? 5. Darab tinggi dia berapa? 8. Okay, awak tekan kalkulator, awak akan dapat sesaran daripada O ke A adalah 10 meter. Okay, jadi sesaran dia adalah 10 meter. Okay. Lagi satu kita kata kita boleh cari pecutan. Okay, kita boleh cari pecutan. Macam mana kita nak cari pecutan tadi? Kita cari kecerunan dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi dekat sini O A, Y dia, Y dekat A berapa? 8. Tolak Y dekat O berapa? 0. Okey, X dekat A berapa? 5. X dekat O berapa? 0. Jadi kita akan dapat 8/5. Okey, jadi awak akan dapat dia punya kecerunan dia adalah 1.6 meter per saat Okey, jadi kecerunan OA adalah positif dan seragam. Okey, jadi positif, kecerunan dia positif dan seragam. Okey, hal laju motosikal itu bertambah secara seragam. Okey, daripada 0 ke 8, hal laju dia bertambah secara seragam. Pecutan motosikal adalah seragam. Okey, pecutan dia adalah seragam. Okey, pecutan dia bertambah secara seragam. Okey, manakala A ke B, okey, jadi kita tahu dekat A ke B, okey, A ke B. Jadi yang pertama kita nak tengok dia punya hal laju dia. Okey, jadi hal laju dekat sini. Okey, hal laju dekat sini dekat A 8, dekat B pun 8. Hal laju dia apa? Hal laju dia tak berubah. Hal laju dia sama. Okey, jadi hal laju dia sama. Okey, berapa sama tu? 8 meter per saat. Okey, kemudian kita boleh cari sesaran. Okey, sesaran dia berapa? Sesaran dia luas di bawah graf. Okey, jadi sesaran dekat sini macam mana kita cari? Okey, 8 tolak panjang dan lebar 8 tolak 5 10 tolak 5 darab dengan 8 tolak 0 8. Jadi kita akan dapat sesaran dia adalah 40 meter. Okey, macam mana pula dengan pecutan? Okey, jadi kita tahu dekat sini garisan dia macam gini, ada pecutan, ada kecerunan tak? Kita ada kecerunan. Jadi pecutan dia adalah sifar. Okay, jadi kita dah tahu kat situ kecerunan dia sifar, jadi pecutan dia adalah sifar. Jadi pergerakan objek waktu ini adalah kecerunan AB adalah sifar sebab dia sama je sifar. Jadi hal laju motosikal adalah malar. Okay, malar tu apa? Malar tu samalah. Okay, dia 8 meter per saat daripada awal sampai akhir, dia 8 meter per saat. Okay, jadi hal laju dia malar. Bila hal laju dia malar, dia punya pecutan dia sifar. Okay, jadi pecutan dia sifar. Macam mana kita tahu sifar? Sebab dia punya kecerunan dia adalah sifar. Okey,
dia punya sesaran dia berapa? Sesaran dia adalah 40 meter. Okey, seterusnya kita tengok daripada B ke C. Okey, B ke C. Okey, kita nampak keturunan kat situ. Okey, jadi dia punya hal laju dia. Okey, hal laju dia mulanya dah 8 meter per saat, akhirnya 0 meter per saat. Maksudnya hal laju dia apa kat sini? Hal laju dia semakin berkurang, betul? Okey, hal laju dia semakin berkurang daripada 8 jadi 0. Hal laju dia daripada 8, B ni 8, C ni hal laju dia 0. Maksudnya hal laju dia semakin berkurang. Okey, macam mana pula? Okey, dia kata kat sini keturunan BC adalah negatif dan seragam. Betul ke keturunan dia negatif? Okey, jadi kita cuba tengok. Jadi B ke C, keturunan B ke C, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Y2 dia berapa? Y2 dia kat sini 0. Y1 dia berapa? Y1 dia dekat sini 8. X2 dia dekat mana? X2 dia dekat sini 15. X1 dia dekat sini 10. Okey, jadi negatif 8 bahagi dengan 5. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat, okey, awak akan dapat negatif 1.6. Jadi betul lah, keturunan dia adalah negatif dan seragam. Keturunan dia adalah negatif, jadi pecutan dia adalah negatif. Okey, hal laju motosikal berkurang secara seragam. Okey, jadi macam saya kata tadi lah, hal laju dia daripada 8 jadi 0. Okey, 8 jadi 0. Jadi hal laju dia berkurang secara seragam. Jadi kita kata motosikal ini bergerak dengan pecutan negatif ataupun lebih dikenali sebagai nyah pecutan. Okey, nyah pecutan seragam. Maksud dia pecutan dia negatif. Macam mana pula dengan dia punya sesaran? Macam mana kita nak cari sesaran dia? Okey, cari sesaran adalah luas di bawah graf. Jadi ini bentuk apa ni? Ini bentuk segitiga. Macam mana nak cari luas segitiga? 1/2 darab tapak dia berapa? 15 tolak 10, 5. Darab tinggi. Tinggi dia berapa? 8 tolak 0, 8. Sama macam tadi ya. Jadi kita akan dapat dia punya sesaran adalah 10 meter. Okey, jadi kita dapat maklumat dekat sini. Okey, kemudian yang terakhir daripada C ke D. Okey, daripada C ke D. Daripada C bergerak daripada C ke D. Okey, jadi hal laju dia dekat C hal laju dia adalah 0, dekat D hal laju dia juga adalah 0. Jadi hal laju dia 0, 0. Maksud dia apa? Dia tidak bergerak. Okey, jadi bila tidak ada perubahan hal laju, dia tidak bergerak. Okey, jadi keturunan dia macam mana? Sama macam tadi, sama macam AB ni tadi. Keturunan dia macam gini. Jadi keturunan dia adalah sifar. Jadi pecutannya adalah sifar. Hal lajunya sifar, pecutannya juga adalah sifar. Okey, maksud dia motor ni tadi dia tidak bergerak ataupun pegun ataupun statik ataupun berada dalam keadaan rehat. Okey, motosikal berada dalam keadaan pegun. Jadi hal laju dia adalah sifar, dia punya pecutan dia juga adalah sifar. Macam mana pula dengan luas macam mana pula dengan sesaran? Sesaran adalah luas bawah graf. Ada luas tak bawah graf? Tidak ada luas bawah graf kan. Jadi dia punya sesaran dia juga adalah sifar. Okey. Seterusnya kita cuba tengok soalan. Okey, pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Okey, ini pergerakan sebiji bola. Okey, yang pertama, berapakah sesaran dia lalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Okey, dekat sini dia nak sesaran. Jadi macam nak cari sesaran? Kita tahu sesaran sama dengan luas bawah graf. Okey, jadi dia punya graf dia, okey, ini luas bawah graf. Okey, jadi dia bentuk apa ni? Bentuk segi 4. Kalau bentuk segi 4, macam nak cari luas? Panjang darab lebar. Okey, panjang dia berapa? Panjang dia dekat sini 4. Lebar dia berapa? Lebar dia adalah 1. 4 darab 1 sama dengan 4 meter. Okey, jadi pergerakan bola tu adalah sejauh 4 meter. Okey, seterusnya soalan B, tentukan pecutan bola itu dari masa 8 saat hingga 12 saat. Okey, jadi 8 saat. Baik. Okey, daripada 8 saat sehingga 12 saat. Okey, jadi 8 saat sehingga 12 saat dekat sini kat sini Okey, jadi macam mana kita nak cari
pecutan. Okey, jadi pecutan sama dengan kecerunan. Okey, jadi nak cari pecutan kita cari kecerunan. Jadi kita cari kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi Y2 dia berapa? Y2 dia dekat sini berapa? Kosong. Tolak Y1. Y1 dia kat sini berapa? 3. Per dengan X2 dia 12. X1 dia 8. Okey, kosong tolak 3 kita akan dapat negatif 3. 12 tolak 8 kita akan dapat 4. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 0.75 meter per saat Okey. Jadi negatif, pecutan negatif ini akan kita kata pecutan negatif, kita kata ini akan berlakunya pecutan, ya. Maksud dia semakin perlahan. Laju melambung masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Okey, ini graf dia. Soalan yang pertama, tentukan laju apabila masa 4 saat. Jadi masa 4 saat, kita tengok masa 4 saat kat mana? Ini masa 4 saat. Okey, jadi kita naikkan garis titik-titik sampai ke graf, kemudian kita bawa ke tepi. Okey, jadi dia punya hal laju dia adalah 10 meter per saat. Okey, jadi hal laju okey, jadi kita katakan dekat sini hal laju pada masa 4 saat. Okay, sama dengan 10 meter per saat. Okey, yang B masa 8 saat. Okey, jadi pada 8 saat, okey, jadi kita kata kat sini hal laju pada masa 8 saat sama dengan 15 meter per saat. Okey. Jadi hal laju kita boleh tengok pada paksi Y. Okey, kemudian cari sasaran pada selang masa 0 saat sehingga 10 saat. Okey, dalam soalan dia dah bagikan warna lebih mudah, 0 saat sehingga 10 saat. Jadi kalau kita tahu dekat sini kita ada segi 3 dan segi 4. Jadi sasaran adalah luas di bawah graf. Jadi kita cari luas dekat kawasan segi 3 dan segi 4 ni. Okey, jadi okey, jadi luas untuk segi 3 ni macam mana? Okey, jadi sasaran sama dengan, okey, jadi yang dekat bawah segitiga ni dia punya formula dia 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa? 0,6 6. Darab tinggi. Tinggi dia berapa? 6 15. Darab tinggi 0 ni sampai sini 15, jadi 15 tambah, kita tambahkan dengan luas segi 4 ni pula. Macam mana nak cari luas segi 4? Okey, jadi luas segi 4 panjang darab lebar. Berapa panjangnya? Panjangnya yang ini 6, yang ini 10. Jadi dekat sini sampai sini berapa? 4. Okey, darab dia punya lebar dia daripada sini sampai sini berapa? 15. Okey. Jadi 1/2 darab 6 darab 15, kita akan dapat yang ini 45. Okey, tambah dengan 4 darab 15, yang ini kita akan dapat 60. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 105 meter. Okey, jadi kita dah dapat jawapan dia dekat sini, sasaran dia. Okey, tamat kelas kita untuk hari ni. Okey, cikgu nak ulang sikit. Okay, kita ada dua jenis graf gerakan linear. Yang pertama sasaran melawan masa, yang mana sasaran melawan masa kecerunan dia kita akan dapat hal laju. Okey, manakala graf yang kedua adalah graf hal laju melawan masa, yang mana kecerunan dia kita akan dapat pecutan. Tolong bezakan dua tu. Okey, jadi tolong jawab soalan praktik formati yang cikgu akan bagi sekejap lagi, kemudian hantar pada cikgu untuk cikgu semak sebagai awak punya PBD. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.